Okay, jadi pengalaman Maple saya dalam PNP ni dalam 3 subjek lah ya, Calculus, Linear Algebra dan juga ODE. Okay, jadi sekarang ni presentation saya sekarang ni saya terus menggunakan Maple punya Maple software. Okay, sebab dalam Maple ni kita boleh letak function text dengan maths kat sini. Okay, jadi bila kita nak tulis text tu, saya tekan text lah. Bila saya nak guna command, saya akan klik maths. Okay. Jadi saya mulakan. Okay. So apa yang saya nak highlight berkenaan Maple ni adalah yang pertama, yang Maple yang kita ada sekarang ni mesti menggunakan intranet lah. Okay. Kecuali kalau kita ada lesen stand alone. Di Shah Alam kita baru nak mula ya. So pelajar dia akan bawa laptop sendirilah. Okay, ada kampus lain yang dah mula. Tapi Shah Alam kita baru nak bermula insyaAllah semester hadapan. Maknanya selepas ini pelajar dah boleh install Maple di laptop masing-masing. Itu dia boleh guna. Okay. Yang ketiga, dalam Maple ni yang penting sebelum kita, ada setengah command tu lah, kebanyakan command yang advance, kita kena load package. Okay, macam tadi with plots, with students, okay, kita load lah package yang berkaitan. Okay, yang keempat, yang ini pada semester sebelum ni lah ya, maknanya sebelum ODL, bila dalam kelas, okay, bila kita dah habis hands on dengan pelajar, kemudian pelajar nak save file tu. Okay, dia boleh save sebagai Maple file, tapi bila dia balik ke college, dia tak boleh nak buka sebab dia tak install Maple. Jadi saya ajar pelajar macam mana kita nak save as PDF lah. Okay, so kita ambil kat sini file, print. Okay, di sini ni kita ambil print to PDF. Jadi pelajar dia boleh tengoklah coding dia tu walaupun dia tak ada Maple. Okay. And then yang kelima adalah macam mana kita sebagai pesyarah kita nak share Maple file kita. Okay, selain daripada email, saya tak ingat saya pernah cuba WhatsApp ataupun tak, tapi email boleh, cuma kita nak share menggunakan Island. Sekejap ya. Tak, saya ambil course content. Okay, sekarang nampak kan? Okay, nampak. Okay, so contohnya saya ada lab assessment kat sini. Okay, bila kita new uploads ni, kita boleh upload links. So daripada links ni saya letak links kepada Google Drive saya yang mana saya simpan saya punya Maple file. Kan .mw Maple worksheet pun setakat ni UFuture tak pasti, tapi Island dia tak support. Okay, jadi saya tak boleh nak upload Maple worksheet di dalam Island. Jadi apa yang saya buat, saya simpan di dalam Google Drive, kemudian saya letak link tu di sini. Okay, so ini contoh yang saya dah upload. Okay, so macam ni lah, sudah nampak question. So bila dia klik di sini, dia pergi ke Google Drive lah. Tapi sebenarnya kalau preview ni tak nampak apalah. Jadi kita nampak ni adalah, daripada nama ni, ini adalah Maple worksheet. So bila dia download, dia dapat file Maple worksheet tu lah. Okay, tapi kalau dia preview memang tak nampak lah. Sebab dia adalah, dia bukan, Google Drive ni dia tak boleh preview Maple worksheet. Okay, jadi ini adalah cara saya share, macam mana nak share Maple, file Maple kepada pelajar. Okay, and then kemudian, apakah command-command yang saya pernah gunakan lah di dalam 3 kod yang saya pernah ajar. Okay, tapi bukan semua lah sebab kalau semua tu tak cukup masa. Jadi saya ambil yang penting. Okay, contohnya calculus. Okay, ada yang antara benda yang saya suka dalam Maple ni adalah kita boleh letak note kita ni. Kita boleh hide lah. Kemudian kita boleh pergi topik by topik. Okay, differentiate and integrate ni saya tadi pun Encik Syawal dan Puan Najihan pun dah cover. How to define function, kita differentiate and integrate. Okay, and then triple integration ini pun saya hanya menggunakan command yang dah sedia ada di tepi ni. Okay, di sini, daripada calculus ni kita ada. Okay, ini pun tadi speaker sebelum ni pun dah tunjukkan penggunaan eval F ni supaya kita boleh convert jawapan kita ni menjadi dalam bentuk perpuluhan. Okay. 2D plot pun tadi speaker sebelum ni dah share. Okay. So untuk plots kita kena load dulu with plots. Okay, baru kita boleh guna function plots ni. Okay, so kita kena tahulah package-package yang, sebab kalau kita plot terus dia akan run certain commands. Okay, ini 2D plot. Okay. So ini spherical and cylindrical plot. Satu lagi di dalam Maple ni adalah kita boleh masuk ke image. So ini saya masuk ke image soalan. Okay, ambil daripada past years, so letak di sini.
Okay. So ini adalah cara ni lah nak plot spherical ataupun 3D lah, spherical, cylindrical. Dan so ini contohnya. Ini adalah sphere dan juga cone. Okay, so bila kita dah display AB ni adalah saya nak combine. Yang first ni saya plot sphere A, B ni saya plot cone. Okay, kemudian saya nak combine lah. Kita boleh rotate. Okay, so jadi student boleh tengok daripada angle yang berbeza lah. Sebab kadang-kadang satu kalau static tu mungkin dia tak nampak sangat bentuk dia macam mana. So ini kita boleh rotate. Okay. So dia interaktif lah. Okay. Ini pun sama, ini pun daripada calculus 3. Nak plot a plane. Okay, so daripada sini ini adalah topik intersection between two planes ya. So sebabkan dia interaktif, jadi pelajar lebih memahami lah bila kita display the planes. Okay, sama juga menggunakan implicit plot 3D. Okay. Jadi seterusnya kita ada partial fraction. Okay, so ini let's say kita ada function gx. Ini speaker sebelum ni dah share how to define the function. So untuk partial fraction kita boleh menggunakan command parfrac. Bila kita bagi dia command macam ni, sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan lah. Pelajar selalunya dia akan minta kita check jawapan dia ataupun dia suruh kita, selalunya pelajar akan minta skema kan, nak skema jawapan. So kita, salah satu caranya adalah saya cakap guna mapper untuk check jawapan dia sama ada betul ataupun tak. Okay. Dan untuk calculus, akhirnya adalah limit. Limit ni pun tadi speaker sebelum ni pun dah share. Okay, jadi saya tak highlight sangat lah. Okay, untuk calculus. Okay, khusus yang kedua yang saya pengalaman dengan mapper adalah ODE. Okay, tapi dalam ODE ni tak banyak sangat lah saya, walaupun ODE ni banyak subtopik, tapi boleh dikatakan generally ODE ni nak solve differential equation. Jadi function yang penting di dalam ODE ni solve ya. Okay. Dia bukan solve biasa disebabkan dia adalah differential equation. Jadi first kita kena define dululah function kita. Okay. And then untuk solve this function, bukan solve lah, kita nak find yx. Okay. Command dia adalah dsolve. Okay. Dsolve equation 1. Jadi dia bagi inilah function yx. And c1 ni adalah constant. Okay. And then kalau dia bagi initial condition y0 equals to 1, kita boleh masukkan di dalam dsolve tadi. Okay, so this is yx when at x equals to 0. Okay, sama juga dsolve, cuma dia punya ni sampai triple prime. Okay, sama juga dia punya command dia menggunakan dsolve. Kalau tadi equation 1, ini saya namakan dia equation 2. Okay, nama ni terpulang lah, nak letak nama apa-apa pun boleh, as long as kita boleh panggil dia untuk kita solve di bawah. Ini algebra ni, bila mengajar dalam kelas, cabaran yang saya rasa mencabarlah untuk mengajar dalam kelas ialah dia punya row operation dia panjang. Okay. So, untuk topik row operation, kita memang highlight row operation. Tapi bila kita dah sampai topik di belakang-belakang tu, kita macam row operation tu kita tak perlu nak tunjuk daripada A to Z. Okay, so dalam kelas sebenarnya bila dah sampai topik ujung-ujung, okay, row operation tu saya dah tak nak highlight. Okay, sebenarnya saya akan terus sebab dalam kelas di Shah Alam lah ya, setiap classroom tu kita dah ada DPC tu memang ada mapper. Okay, jadi sebenarnya saya solve dalam kelas tu saya solve menggunakan mapper sajalah, maksudnya tidak perlu tunjuk row operation yang terlibat. Untuk linear algebra, dua package utamalah yang selalu saya guna ialah first with linear algebra, second adalah with student linear algebra. Okay, ini simbol colon ni speaker sebelum ni pun dah cakap, sebab kalau kita tak letak dia akan keluar segala command yang terlibat yang included in the package. Okay, jadi untuk mengelakkan panjang macam ni, kita letak colon lah supaya kita tak nampak apa command di dalam dia. Okay. Tapi penting juga kalau kita nak tengokkan dalam ni ada tak contohnya kita nak cari null space,
Okay, kita nak cari row dimension. Okay. Sini untuk kita check lah ada tak di dalam package yang diperlukan. Okay, tapi kalau kita dah tahu, kita tak perlu show lah benda ni. Kalau kita tak guna pun, boleh je kita nak load siap-siap. Sebelum kita start tu, kita dah load siap-siap. Sebab kita tak tahu yang mana bila kita perlukan. Jadi tak ada masalah. Kita load saja sebelum kita mula. Okay, and then ini adalah basic matrix operation. Okay, kalau tadi Cik Syawal dah tunjuk dengan Puan Najihan, kalau multiplication biasa, kita guna shift 8 kan, iaitu star. Ini kalau multiplication biasa, dia akan jadi dot dia di tengah-tengah. Okay, tapi kalau matrix, kita guna dot yang titik. Ini, full stop ni. Okay, kita guna full stop ini untuk matrix multiplication. Dia tak sama macam kita multiply nombor. Okay. Tapi untuk subtraction and addition, matrix addition, samalah menggunakan tolak dan tambah. Okay. And then multiplication with a constant. Okay, ini kita guna yang star, yang shift 8 tu lah yang star. Okay. Maple ni ada sedikit lah yang mungkin dalam kelas mencabar bila student ni dia benda yang kita type lain tapi yang keluar dekat screen lain. Contohnya bila kita type shift 8 tu patutnya keluar star. Tapi dekat screen, dekat Maple dia jadi dot. Okay, so di situ kadang-kadang student macam, kenapa boleh dapat dot pula? Situlah sedikit persoalan di situ, tapi sedikit sajalah minimal. Okay, transpose. Okay, transpose determinant matrix inverse ni kalau saya tak silap lah, dia tak boleh run, especially matrix inverse ni, dia tak boleh run kalau kita tak load yang command with student with yang linear algebra tadi. Okay. So yang kelebihan mathematical software sekarang lah, sama ada Maple ke Mathematica ke MATLAB, dia punya command dia adalah menggunakan bahasa yang memang kita, istilah yang memang kita gunakan dalam kelas lah. Transpose, determinant, inverse. So senang untuk kita ingat apakah command itu. Okay, so nama dia bukan pelik-pelik lah. So kita nak cari inverse, command dia adalah matrix inverse. Okay, so ini reduce row echelon form ni yang saya sebut tadi, bila dalam kelas. Okay, bila dah topik yang hujung-hujung, kita tak nak bincangkan tentang row operation yang terlalu panjang sebab dia macam memerlukan masa yang lama nak solve. Itu pun kadang-kadang kita mistake kan, ada salah kira sikit. So dalam kali kalau kita nak highlight topik yang lain, row echelon ni sebenarnya saya akan terus guna, terus reduce lah. Okay. So let's say, so nak masukkan matrix for example nak masukkan matrix, katalah B, sama seperti yang lain, nak define ni kita mesti guna colon equal. So matrix tu di sini. Di bawah matrix ni boleh letaklah 2x2, 3x3 ke 4x4. Okay, boleh insert. Okay. So ini cara kita insert matrix lah. Okay, ada banyak Maple ada banyak button sebelah kiri ni yang kita boleh gunakan. Okay. So let's say ini matrix A. Command reduce row echelon form. Dalam kurungan matrix A lah yang kita dah define atas tadi. Okay, so so in this case matrix ni dapat identity. Okay, so ini saya guna untuk B. Kalau tadi A square matrix 3x3. So yang ini dia bukan non-squared matrix lah. Okay, masih boleh guna reduce row echelon form. So kita terus boleh highlight dalam kelas. Kita ada one free variable. Macam. Okay, so ini mempercepatkan proses sebab kita nak guna matrix ni untuk bincangkan subtopik yang lain. Okay, kita tak nak melalui row operation yang panjang tu. Kalau nak tunjuk kat whiteboard tu, kadang-kadang whiteboard pun tak cukup untuk bincangkan linear algebra ni. Okay. So next topik dalam linear algebra ialah eigenvalues and eigenvectors. Okay, macam saya cakap tadi, command dia adalah menggunakan istilah yang memang kita guna di dalam kita punya kursus kan. Command Maple ni, eigenvectors ni dia bukan bagi vektor sahaja, dia bagi sekali dengan eigenvalues. Okay. So namakan dulu satu E, satu V. Okay. So E yang pertama adalah eigenvalues, yang belakang ni adalah ada 3 eigenvectors. Okay. So bila E ni yang saya cuba nak highlight adalah okay, walaupun E ni adalah untuk eksponen ya, tapi kalau kita nak guna eksponen dalam kelas, okay, contohnya kita nak kira eksponen expression. Okay, nak guna eksponen kita kena guna huruf E di sini. Okay, tak boleh type sendiri. Eksponen 1 contohnya. Dia akan keluar
Macam itulah sebab kita tak letak eval F. So kalau kita letak eval F, dia akan keluar dalam bentuk perpuluhan lah. Okay. Tapi kalau E tu kalau kita type sendiri, kita tak ambil daripada expression tepi ni, dia mapper ni dia tak boleh baca. Jadi contohnya kalau saya ambil beza E di sini adalah saya ambil daripada expression di sini untuk exponent. Okay. E yang bawah ni adalah saya type sendiri. Jadi dia tak baca E tu sebagai exponent. So kalau nak guna exponent, mesti ambil daripada expression di tepi ni lah. Exponent, pi. Okay. So dua benda tu selalu saya guna dalam kelas. Dan kadang-kadang student dia macam tanya kenapa dia tak dapat. Okay. Reasonnya adalah sebab dia type sendiri E ni. Okay. E exponent mesti diambil daripada expression di tepi ni. Okay. Ini selalu yang common problem lah dihadapi berkenaan exponent. Okay. Itu selingan. Okay. Dan command terakhir yang saya nak highlight di dalam linear algebra adalah orthogonalization and orthonormal. Okay. So let's say we have a vector W1. Ini nama yang saya bagilah for magnitude. Okay, menggunakan command norm. Okay, so norm ni kita dapatlah magnitude of W. Okay. So ini untuk cari orthogonal, manually kita akan vektor tu kita bahagi dengan magnitude dia. Okay. Satu lagi mapper ni yang saya rasa mungkin dia perlu diperbaiki lah. Okay. Sebab di sini kalau sebagai lecturer maths ni kita nampak benda ni sebenarnya boleh simplify lagi. Dia sebenarnya actually 1/7. Okay. Tapi mapper ni dia tulis macam ni. So dalam kelas tu kita kena cakap kat pelajar lah. Sebab kadang-kadang dia kata kenapa tak sama pula jawapan yang dia buat manual dengan mapper. Sebab mapper ni dia tak simplify sini sebagai 1/7. Okay, ini salah satu lagi saya rasa mapper mungkin improvement lah masa akan datang. Okay, dia macam nampak complicated sikit di sini. Okay. So mapper juga ada Gram-Schmidt. Okay. Kalau tadi nak orthogonal, nak convert menjadi orthonormal. Okay. Okay, ataupun kita boleh menggunakan command Gram-Schmidt. Okay, kita tulis Gram-Schmidt, terus dia akan bagi the same vector yang kalau kita calculate secara, kalau kita key in equation, ataupun kita guna command ni, jawapan dia sama saja. Okay, dalam mapper tu dia dah dilengkapi dengan, dalam toolbox tu dia ada Gram-Schmidt. Okay, ini sama, cuma saya tukar. Tadi saya define dalam bentuk metrik, sekarang saya define dalam bentuk vektor. Okay, tapi konsepnya sama saja menggunakan Gram-Schmidt. Okay, so ini command yang saya share lah apa yang saya guna dalam kelas. Okay, dari segi assessment pula, saya nak tunjukkan contoh assessment yang saya beri kepada pelajar. So disebabkan mapper ni dia dah macam, sebab saya guna dokumen kan tadi bila kita start, kalau kita nak start tu dia pilih sama ada new document ataupun new worksheet. Okay, jadi untuk assignment pelajar tu saya terus guna mapper lah. File dia orang memang terus buat dalam mapper. Okay, so ini contoh assignment saya. Okay, so ini markah pelajar boleh isi nama. Okay, so ini command. Sekejap saya view besar sikit. Okay, so ini command. Okay, so ini saya minta pelajar cari data. Okay, so dia boleh masukkan data di sini, dia boleh letak gambar. Okay, so ini bawah ni saya macam dah bagi template lah. Tinggal pelajar tu dia nak key in dia punya sendiri dia punya data. Dan ini adalah contoh assignment yang pelajar dah hantar. Okay, assignment yang sama. Saya nak tunjuk macam mana bila pelajar hantar tu lah. Okay, so ini pelajar isi nama mereka kat atas ni. Okay, and then dia boleh paste gambar case yang dia dah dapat. Okay. Kemudian dia boleh key in di sini. Kemudian saya minta dia buat summary sikit lah. Okay. Kemudian pelajar boleh run lah. Di sini kita boleh run dia punya coding tu. Nak tengok dia send betul ke tak, kita boleh cuba run coding dia. Macam tu. Okay, jadi saya minta pelajar hantar dalam dua format. Satu mapper worksheet. Okay, jadi setakat ini je lah saya punya sharing. Okay. Macam mana assignment saya. Saya memang menggunakan terus mapper punya worksheet ni sebagai untuk mengajar dalam ni. Dan juga pelajar punya assignment pun di dalam ni.